InsyaAllah pagi yang mulia ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran dan suratul Kahfi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran wa hum ahlullahi wa khassatuhu. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hambanya yang istimewa, sebagaimana sesebuah rumah ada ahlinya yang istimewa. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ahli Al-Quran. Mereka ialah orang istimewa. Mereka ialah orang istimewa Allah. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba yang istimewa, sebagaimana sesebuah rumah ada ahlinya yang istimewa. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ahli Al-Quran. Mereka ialah orang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Maksud ahli Al-Quran ialah sama ada hafiz Al-Quran atau seseorang yang banyak membaca Al-Quran, ataupun seseorang yang beramal dengan Al-Quran di samping dia merenung makna Al-Quran. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharibi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati seseorang yang tidak menghafal sebahagian pun daripada Al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiar, yakni sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya, demikian juga kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana menghafaz Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati seseorang yang tidak menghafal sebahagian pun daripada Al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiar, yakni sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya, demikian juga kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana menghafal Al-Quran. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a thalatha ayatin min awwalil kahfi usima min fitnatid dajjal. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 3 ayat daripada permulaan surah Kahfi, maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 3 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima min fitnatid Dajjal. Wa fi riwayatin min akhiril Kahfi. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. An Thawbana radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a al-'ashara awakhira min suratil Kahfi fa innahu asmatun lahu minad Dajjal. Sayyidina Thawban meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka bacaannya itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah Dajjal. An Ali radhiyallahu anhu marfu'an, man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ati fa ma'sumun ila 8 ayyam min kulli fitnatin wa in kharaja Dajjal usima minhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari, yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang. Sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar, maka dia akan terselamat daripadanya juga. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari, yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang. Sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar, maka dia akan terselamat daripadanya juga. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran dan juga antaranya kelebihan surah Al-Kahfi. Sama-samalah kita ambil iktibar amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Insyaallah.